Assalamualaikum, hai. Selamat berjumpa kembali. So lama dah kita tak buat live selain daripada berkenaan dengan JDT. Jadi hari ni aku terpanggil nak cakap pasal ada satu isu yang agak hangat diperkatakan. Sebelum tu aku just nak beritahu yang aku memang ada local standby untuk cakap berkenaan dengan isu ni. Jadi dia berkenaan dengan peperiksaan peperiksaan yang mana kita tahu sekarang ni hanya ada peperiksaan SPM je. Okay, UPSR dah tak ada, PMR dia ganti apa, PT3 dah tak ada, jadi yang ada cuma SPM. So budak-budak sekarang ni masuk daripada darjah 1, dia akan ambil periksa pada tingkatan 5 je. So berapa tahun tu? Almost 11 tahun. Di akhir tahun yang ke-11 baru dia ambil periksa. Jadi actually benda ni dia dah ada orang banyak lah yang minta dia dikembalikan, banyak yang minta, ada jugalah, I don't have the data, tapi ada juga yang nak remain dengan the current system. However, frankly speaking lah, sebenarnya tak ada masalah pun nak buat periksa ke atau nak remain dengan yang sekarang. Cumanya yang masalahnya je lah bila kita bertuhankan benda tu, I mean the exam itself. Aku bagi contoh, kalau kita boleh recall masa ada UPSR, ada yang tingkatan 3 punya tu, ada SPM, bila result diumumkan akan ada so called macam budak-budak yang skor tu akan diraikan. Dia akan panggil naik pentas, okay, dia pegang dia apa panggil tu, plakat apa macam tu lah, dia dapat straight A, things like that. Actually benda tu tak ada apa pun, biasalah kita nak celebrate. But the thing is, ni aku nak stresskan ni, the thing is, kalau korang pernah tengok kartun ni, nanti aku tunjuk kartun ni ni kartun yang dimasukkan ni, cuba korang baca sikit dialog tu. Semua kena panjat pokok, babe. Monyet memang boleh lulus cemerlang lah. Macam dengan gajah, macam dengan ular, macam dengan apa tu, anjing ke apa tu. Okay, mungkin ada yang dah pernah tengok kartun tu kan. Okay, kita tengok dekat situ ada macam-macam binatang, tapi ujian dia satu je. Mana boleh kan? Harimau tak boleh terbang kan? Apa, burung tak boleh berenang. Jadi budak-budak yang dapat straight A ni, for example, mungkin dia ni lah burung, jadi berenang tu memang kerja dia, memang potensi dia. So apa nak herankan kan? Macam sepandai-pandai tu pengen melompat, takkan melompat pun daki pandai. Jadi itu je masalahnya. Cumanya sekarang ni, in the current system, benda tu dia jadi lebih complicated. Bila mana, okay, sekarang ni kita bagi TP, okay, TP 1 sampai TP 6. TP tu pun dia agak kabur, kadang kita pun dengan keadaan tak cukup manpower ni, kita pun tak kenal budak without kita buat the exam itself. Exam tu masih ada, cuma kita tak sebut exam, kita sebut dia sebagai pentaksiran. It's the same thing actually, tapi benda tu digunakan sebagai salah satu cara untuk kita bagi dia TP. Sebab kalau based on apa yang kita observe dekat kelas tu, not that easy. So exam ni is one of the thing kita guna untuk produce the TP. Nampak tak, benda dah bertambah. Kalau sebelumnya ada examnya, kita based on the exam result, okay, ni yang budak ni dapat, ini dia punya markah, okey lah, apa masalahnya. Tu kita kata kalau dia burung, dia memang tak boleh, burung tak boleh buat apa, burung memang tak boleh berenang. So kalau berenang dia fail,
Memang lah. Apa? What's the big issue? There's no issue at all. Kalau dia je lah ikan, dia tak boleh terbang, memang lah. So what? Kan? Kita ni, aku ni yang dah hidup dekat 4 series ni, 4 series plus ni, aku tak pernah jumpa orang yang, there's a saying in English lah, aku pun tak boleh recall apa dia kata, apa dah, tapi maksud dia lebih kurang macam dia semua benda dia boleh buat, tapi dia master of none. Dia tak ada kepakaran. Dia pandai masak sikit-sikit, pandai bertukang sikit-sikit, tapi macam tu je lah, sikit-sikit. Not a specialist of certain disiplin lah, macam tu. Jadi itulah apa yang jadi dekat kita. Setiap orang ada potensi. So bila kita terlalu bertuhankan peperiksaan, kita akan pandang orang yang skor straight A tu is like oh, ini masa depan cerah. The potential is there. Ada potensi masa depan dia cerah, but that's not a guarantee. Okay, kita sambung balik tengah-tengah rekod ni ada pula lah orang telefon lah, apa nak jual barang, memang kacau betul. Okay, back to our what we talk just now. Okay, masa depan cerah. Yes, there is a potential. Ada potensi, but there's no guarantee. Okay, tak ada guarantee masa depan dia akan cerah. Balik kepada kartun tadi lah, setiap orang ada potensi. Jadi kalaulah contoh burung kalaulah burung tu tak ada orang beritahu kat dia, burung, kerja kau terbang kerja kau bukan berenang, dia akan ingat sepanjang hidup dia yang dia ni bodoh. Nampak tak? Jadi itu yang berlaku dekat sekolah. I go straight to the point lah. Kita hidup dekat dunia, okay, sebagai orang Islam, kita akan ada dunia lagi satu, okay? Tapi kita mesti cari dua-dua, dunia dan akhirat. So sementara kita masih kat dunia lagi ni, ada benda yang kita kena buat, yang kita perlu cari. Malangnya tak ada orang, boleh kata kebanyakan orang tak tahu what the real world is all about. Kebanyakan orang. Sebab apa? Because of the education system lah. Aku nak tanya korang, actually aku dah pernah cakap pasal benda ni, tapi aku nak ulang lagi sekali. Apakah masalah yang dihadapi oleh kebanyakan Malaysian? Kalau siapa yang pernah tengok video aku, dia akan boleh recall lah apa yang aku nak beritahu korang. Masalahnya ialah duit dah habis tak mati-mati. Okay, duit dah habis tak mati-mati. Dalam erti kata lain, itulah yang jadi dekat kebanyakan orang. Ilmu pengurusan duit. Kita akan bersara umur mungkin 55, mungkin 60. This is generally speaking lah. Ada orang mungkin bersara lebih awal, ada orang keep on working, but generally speaking, umur tu mostly akan bersara. And kebanyakan orang juga akan hidup lagi lebih kurang 15 ke 20 tahun ke depan. One of the reason is sistem kesihatan makin baik. Jadi kita punya lifespan semakin panjang. However, banyak juga orang, again, this is majority and not all, akan habis duit dia dalam masa kurang dari 5 tahun. Sedangkan dia akan hidup paling kurang 15 ke 20 tahun ke depan. Jadi selebihnya tu apa nak jadi kat dia? Tapi this is what I'm going to emphasize. Benda ni tak ditekankan di sekolah. Kenapa aku cakap sekolah? Sebab kebanyakan orang akan pergi sekolah. Mungkin tak 100%, but 99.99% atau 99% orang akan pergi sekolah. Tak ramai, tak semua orang akan masuk U, tak semua orang akan terus bekerja, tapi 99% atau mostly of the kita ni akan pergi sekolah. And benda ni tak diajar di sekolah. Sedangkan balik kepada cerita dunia tadi,
Real world is about money. Tapi aku tak tahu apa yang diajar dekat sekolah tu, yang sekarang ni, yang dah macam-macam sangat diajar kat sekolah ni. Kalau tak silap aku, dah sekolah rendah dah belajar pasal takaful. Takaful insurance is a complicated subject. Budak semuda tu dah diajar. Aku tak tahu nak cakap apa. Sebab benda yang paling penting, benda yang semua orang akan deal dengan dia, selagi mana kita waras, money management tak diajar di sekolah. Aku pernah tengok yang, not the current syllabus lah, sebelum ni punya, dia cuma ajar dalam subjek bahasa Inggeris, dia cakap simpan duit dalam akaun simpanan akan dapat interest. Aku ingat orang ni tak tahu daripada planet mana. Takkan kau nak letak 100,000 dalam akaun simpanan kau untuk dapat interest yang berapa ringgit tu je, kan? Baik kau beranakkan duit kau. That one is another topic lah, we'll talk about it later lah. Tengoklah nanti. Tak diajar, tapi benda lain yang disibukkan. Ini apa yang jadi dekat generasi kita. Semuanya based back to education system. Jadi to me, tak kisahlah exam yang nak balikkan UPSR tu ke atau current ke, cumanya jangan bertuhankan benda tu. Benda tu is, ya, kita kena habiskan sekolah at least lah, minimum sampai SPM kan. Kita ada sila sijil kan, nak minta kerja pun, sekarang ni kalau ada SPM takkan nak pakai sijil sijil tamat berhenti sekolah rendah. Aku tak tahulah macam mana kan, sebab aku pun I'm a government servant. Aku pun tak tahu sekarang macam mana proses recruitment untuk ambil orang kerja semua. Even yang popular sekarang e-hailing, aku pun tak tahu macam mana dia punya requirement. Tapi as far as I know, mungkin lah perlukan juga SPM kot. At least habiskan lah sampai SPM. Sebab kalau korang berhenti terlalu awal-awal pun, nak buat apa kan? At least habiskan dulu. Then you decide lah, nak kerja ke, nak belajar ke, nak belajar dulu dan kerja ke, apa benda, apa yang suit you lah. So my point is, benda tu kita jangan bertuankan benda tu. That's number one. Number two, talking about potential. Semua orang ada potensi. And number three, the most important thing, whatever it is, apa yang kau buat, apa kerja kita, berapa gaji kita, selain daripada agama, learn about money management. Because real world is about money. Memang duit tak boleh bawa mati, tapi kalau duit tak ada, memang rasa macam nak mati. Orang bodoh kalau dia ada duit, tak nampak bodoh dia. Tapi kalau orang pandai, you ada PhD ke, you ada master ke, duit tak ada, nampak bodoh dia. That's one. Number two, duit ni dia memang tak boleh beli semua benda, tapi dia boleh bantu kita selesaikan banyak daripada masalah kita kat dunia ni. Banyak, bukan semua lah, banyak. I give you example. Bersihkan rumah. Tak semua orang larat nak setakat sapu. Boleh lah kot, itu pun mungkin selang hari, tak tiap-tiap hari. Tapi siapa yang sanggup you alihkan sofa, you dekat bawah tu you cuci, you mop seminggu sekali, siapa yang larat? So tapi kalau kita ada duit, kita boleh hire somebody, kita boleh hire maid, kita boleh ambil maid untuk datang mungkin sebulan sekali. So you see the potential of money. Jadi itu je perkongsian aku. Dia memang related, education system, mindset, and then what really was about, and then the potential of money. Kita boleh nampak flow dia. Okay, jadi itu je aku nak cakap untuk kali ni. Jumpa lagi di next video. Bye.